Was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma' an-nar. Sedekah ni tuan-tuan akan memadamkan dosa kita. Sedekah ni padamkan dosa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati, kami sempat bertaubat, dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada malam ini dapat lagi kita duduk di dalam majlis ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa duduk di dalam majlis ilmu, maka malaikat akan duduk bersama kita. Dan Allah juga beri kepada kita ketenangan jiwa. Dan Allah memberikan kepada kita rahmat yang sangat banyak, dan yang paling kita suka apabila nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi pada malam ini insya-Allah, tuan-tuan, ibu ayah, ahli jemaah yang Ustaz kasihi, malam ini saya akan bawa tajuk amalan untuk masuk syurga dan punca manusia terhumbang ke dalam neraka. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Mu'adz bin Jabal qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني جنة ويباعدني من النار ويباعدني عن النار. قال لقد سألتني عن عظيم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Maka daripada Mu'adz bin Jabal. Siapa dia Mu'adz bin Jabal ini? Mu'adz bin Jabal
adalah salah seorang sahabat yang dipanggil was-sabiqunal awwalun. Di antara orang yang mana dia ni masuk awal, iaitu masuk Islam, yang terawal masuk Islam. Dan bahkan Muaz bin Jabal ini, dia ni asal daripada Yathrib. Yathrib ni mana Yathrib ni? Yathrib la muqama lakum farji'u. Allah Subhanahu wa taala sebut Yathrib dengan makna Madinah. Nama lain dia Madinah. Nama sekarang ni Madinatul Munawwarah. Dulu digelar dengan nama Yathrib. Kemudian Muaz bin Jabal ni, bagaimana dia masuk Islam? Bagaimana Muaz bin Jabal dia masuk Islam? Dia mula masuk Islam, didakwah, diajak, diterangkan, ditaklimkan oleh seorang sahabat yang masyhur, Mus'ab bin Umair. Orang sahun Mus'ab bin Umair. Bahkan Muaz bin Jabal ni, dia masyhurnya dia ni, orang gelar dia ni dengan gigi dia jaring. Gigi dia jaring, nampak ada, kita kata ada ruai-ruai kat gigi dia ni. Nampak gigi dia. Dan para sahabat menyebut, apabila Muaz bin Jabal ni kecek, maka nampak kecidik dia tu terpancar melalui celah-celahan rongga gigi dia. Kata hebat. Ibarat kita katakan, saya tengah kecek ni, lepas tu nampak cidik ni melalui celah-celah gigi yang jarang. Hebat tak hebat Muaz bin Jabal. Bahkan Muaz bin Jabal ini masyhur, dia ni bukan sekadar cidik, bahkan dia ni smart, handsome. Dan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal digelar sebagai orang yang paling tahu berkenaan hukum halal dan haram. Kalau mu nak tanya hukum tentang halal haram, maka mungkin jumpa Muaz bin Jabal. Sahunya dia Muaz bin Jabal. Kemudian kita boleh tengok zaman ketika mana masuknya Islam. Orang-orang yang masuk Islam ni, kita boleh tengok siapa masuk Islam mula-mula. Kalau wanita, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Ini orang pertama yang masuk Islam. Dari segi wanita, nak kata hebat tak hebat dia ni, dia menjadi wanita yang mana dia ni adalah ketua segala wanita-wanita. Termasuk daripada 4 wanita ni, Siti Khadijah adalah ketua kepada semua wanita-wanita muslimin dan muslimat. Mukminin, mukminat, muslimat, dia ketua. Kalau kita tengok cari orang lelaki pula, siapa orang lelaki yang mana dia ni dewasa sikit, yang masuk Islam, iaitu Abu Bakar Ibn Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq. Kita lah ni duduk dalam bulan yang dipanggil bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau email kita tak dibaca doa. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan TV ni pun tulis juga, bersediakah, readykah kita nak menuju kepada bulan Rajab, nak tunjuk doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apabila masuk bulan Rajab, kita sahur dengan perintahnya salat diterima pada bulan Rajab. Nabi Isra, kemudian Mi'raj, turun ke bumi. Dan pagi itu, orang mula-mula tanya dia, ke mana duk menengu ni? Ke mana duk menengu ni? Siapa? Iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni nampak yang baik. Mari-mari, gana menengu. Dia pun cerita. Nabi cerita naik langit.
Mula-mula pergi daripada Masjidil Haram semalam, kemudian pergi Masjidil Aqsa, naik langit. Tak ada cerita naik langit lagi. Pakai pergi Masjidil Aqsa. Oh, pergi Masjidil Aqsa. Dia berkata, molek tu molek. Munak ke aku kumpul ramai-ramai gini? Mu cerita semula mu pergi. Boleh. Dia ni Abu Jahal ni kita nampak dia bagus, tapi sebenarnya dia nipak. Dia buat lolok je. Dia ni ada muslihat di sebalik dia. Maka apabila Nabi SAW bercerita, dipanggil ramai-ramai, dia bercerita ramai-ramai. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Dia pun cari jalan. Dia mikir, beginilah kita pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar ni kita pergi cerita, siapa jumpa Abu Bakar? Abu Bakar, Saimu ni cerita malam gimana Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa malam. Lepas tu malam ni duduk sini balik. Percaya ke tak? Ni kata, betul gapo hak raya. Betul gapo hak Nabi raya. Tu cerita bagus itu. Kalau Nabi raya dia langit turun bumi pun aku percaya. Itulah digelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kanak-kanak yang mana dia masuk Islam ketika dia berumur, ada yang menyebut 8 tahun, ada yang menyebut 10 tahun. Iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali ni dia masuk Islam, ada yang kata 8 tahun, ada yang kata 10 tahun. Kemudian hamba yang masuk Islam iaitu Zaid bin Harithah. Jadi malam ni ahli jemaah yang saya kasihi, ingat 4 orang. Hak paling penting sekali 4 orang. Hadis ni kita sebut Muaz bin Jabal. Kadang-kadang kita tak ingat Muaz bin Jabal. Paling kurang malam ini bawa 4 orang. Iaitu siapa mula-mula? Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang keempat Zaid bin Harithah. Dia dulu hamba, kemudian naik jadi apa? Jadi anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muaz bin Jabal ni dia cerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku bersama dengan Nabi fi safar. Dia kena musafir. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nusiru. Dalam keadaan pagi-pagi lagi aku pergi rapat. Lagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi jumpa rapat lagi. Dalam keadaan kami masih lagi bermusafir. Faqultu, ya Rasulullah, akhbarani bi'amalin yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, boleh tak merayak ke aku, mu bagi tahu ke aku lagu mana, apakah amalan yang membolehkan aku masuk syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sambung lagi hadis ni, wa yubaiduni anin nar. Kemudian kalau aku buat ni, dia akan menjauhkan aku daripada api neraka. Muaz bin Jabal tanya, boleh tak ya Rasulullah merayak ke aku? Lagu mana kalau aku buat satu amalan ni, aku akan masuk syurga dan aku akan dijauhkan daripada api neraka? Qala, laqad sa'altani an 'azim. Nabi SAW bersabda, dia kata, mu ni tanya soalan ni kemahgen. Soalan yang kira kata soalan yang kalau orang dengar ni, orang buat benda ni, maka orang akan dapat perkara yang terbesar dalam hidup. Lah kita dalam hidup ni, kita nak masuk syurga dan kita nak dijauhkan daripada api neraka. Walaupun kita ni tak pernah berkenal. Hari ni bapa kita duduk sekali. Bapa hari ni tuan-tuan, ahli jemaah, kita duduk sekali. Kita nak ke apa? Itu soalan yang kita perlu tanya. Bapa hari ni kita duduk sekali ni, tiba-tiba duduk. Saya mari daripada Pulau Melaka, mari duduk sini. Mari jauh. Semata-mata duduk sini tuan-tuan,
ada pilihan untuk balik rumah, ada pilihan nak buat kerja, tapi bapa duduk sini. Maka hari ni boleh ikut saya, boleh ramai-ramai ikut saya. Ya Allah, derah. Biar padan dengan masjid ni, masjid besar ni. Biar padan dengan masjid ni. Ikut saya lah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Itu doa yang kita duk cari dalam hidup. Tak ada benda lain. Kita cari biar kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, ahli jemaah yang saya kasihi, apabila kita kecek tentang masuk syurga, ketika mana kita duduk di padang mahsyar nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yakunu illa mawdi'a qadamihi. Dia kata kita duduk diri ni dalam keadaan kaki kita tak boleh pergi depan, tak boleh pergi belakang, tak boleh pergi tepi, tak boleh pergi kiri, tak boleh pergi kanan. Nak lapak sama telah yang tak boleh. Yang mana disebut di dalam Quran, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ini kata pada hari yang mana diperjalankan wa yawma nusayyirul jibala, hari yang di mana dijalankan para bukit-bukit ni jalan. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahu, kami kumpul ke belakang, falam nughadir minhum ahada, tak tinggal walaupun seorang. Kalau kita kata pergi satu tempat, kita kumpul, maknanya kita kerja ofis ke apa, hari ni ada kumpul ramai-ramai, nyawak kita rasa sakit perut, kita pun absent, tak lagi. Tapi Allah sebut dalam Quran, tak tinggal walaupun seorang. Bahkan bukan manusia saja yang berada di sekeliling ni, tepi kiri kanan. Wa idal wuhusu husyirat, disebut di dalam surah Al-Infitar. Wa idal wuhusu husyirat, dalam surah At-Takwir. Wa idal wuhusu husyirat, disebut binatang-binatang ni ada berlaku. Kita tengok ular tepi pun kita takut dah. Kalau jekinya ular nak kondanya, ular kotu, ular koni, boyo ada berlaku. Lipai ada berlaku tepi kiri kanan kita. Bahkan jin, iblis, syaitan pun ada. Atas langit ni ada agama. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ada para malaikat susun datang. Berapa banyak malaikat ni? Diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi naik Isra Mi'raj, dia pergi duduk di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni mana Baitul Ma'mur? Kita tawaf, orang manusia ni tawaf di Mekah. Sejajar serik ni naik di atas langit, maka ada satu Kaabah yang mana dikelilingi, ditawaf oleh para malaikat. Saya tak ingat secara detail berapa ribu, lebih kurang 50,000. Setiap kali malaikat ni masuk, dia tawaf. Habis dia tawaf, dia tak pernah mari dah sampai bila-bila. Lepas tu masuk pula. Masuk. Nak kata ramainya para malaikat. Dan ketika itu kita semua tertunggu-tunggu, hanya berdiri sahaja di padang mahsyar dalam keadaan kita berdiri, matahari sejengkal di atas kepala. Dan ada manusia yang mana dia ni peluh dia ni sampai kat buku lalu. Ada manusia dia peluh sampai ke lutut. Ada manusia dia peluh sampai ke pusat. Ada manusia yang paling kita takut,
dia peluh sapa ke hidung dan menyebabkan dia lemas dalam peluh dia sendiri. Wa na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Takutnya kita. Oleh maka apa tu? Tarik sikit atas kepala. Maka ketika inilah kita kena cari 7 manusia yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya orang yang hati dia ni terikat dengan masjid. Jadi tuan-tuan, ahli jemaah yang Ustaz kasihi, mungkin kita mari masjid ni, kita mari sebab sayang kita. Mungkin kita mari masjid ni sebab kita peceng. Mungkin kita mari masjid ni disebabkan tak ada apa-apa nak buat. Kita mari masjid, mungkin kita tengah on the way nak pergi mana-mana, kita pergi masjid. Mungkin saya ni mari masjid sini sebabkan saya ada kuliah. Mungkin Tok Bilal mari masjid sebab kena azan. Mungkin Tok Imam mari masjid sebab kena jadi Tok Imam. Dan pelbagai mungkin yang menyebabkan kita mari. Tapi ketahuilah bahawasanya Allah yang mengizinkan kita. Allah bagi izin kita. Kalau Allah tak izinkan kita mari malam ni, nescaya kita tidak akan dapat mari masjid. Walaupun rumah kita ada kereta Ferrari ke, walaupun rumah kita sebesar mana pun, walaupun rumah kita ada duit berjuta pun rumah kita, tapi tak ada lagi orang mari masjid, mari siapa-siapa, kata dah. Mana duit tu, mari masjid. Kau ada ejekin sebelum siapa sini, minta piti. Piti, mari piti. Nak masuk masjid. Tak ada. Free. Percuma aja. Tapi tak ramai orang mari. Tegak. Mari masjid itu 2 ya ke? Kena bayar 2 ya. Oh, ramai tak mari. Hak tak mari ni bayar. Free of charge. Bayar, tak bayar pun. Sesing pun tak nak bayar. Mari pula boleh duduk dalam aircon. Rumah kita bukan semua orang ada aircon. Mari masjid. Mu tak ada sedekah pun. Mu boleh duduk masjid dalam keadaan sejuk. Masjid ni sejuk. Tapi tuan-tuan, apabila kita duduk di padang mahsyar, ramai-ramai gini, cari, pergi mari. Cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi. Cari Nabi Nuh kata, nafsi. Cari Nabi seterusnya, Nabi Ibrahim apa? Akhir sekali jumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah sebut ramai-ramai? Derah sikit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut ramai-ramai. Sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita rasa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa? Ya Nabi Muhammad. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, aku lah boleh. Aku ada kriteria hak boleh yang menyebabkan sebab kita duduk berdiri berpuluh-puluh ribu tahun duduk berdiri saja. Tanpa ada gapo-gapo. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian Allah kata, "Mu nak gapo?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, "Ya Allah, bukalah mahkamahmu." Maka Allah pun kata, sebut para malaikat, buka mahkamah. Bukanya mahkamah. Nabi sujud lagi. Nabi tanya, Allah tanya, nak apa lagi? Ya Allah, aku nak di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak mereka ini dapat masuk syurga tanpa hisab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 70,000, tuan-tuan, 70,000. Sahabat Nabi 100 lebih dah. Kata kita ada ke tak? Kampung-kampung kita tak ada. Kampung-kampung kita tak ada. 100,000. Ini 70,000. Kemudian dalam hadis yang sama juga disambung, maka Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu itu 70,000. Maka 70,000 kali 70,000
bermaksud 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Adakah kita? Itulah doa yang kita sebut tadi. Ya Allah, masukkan kami di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga firdaus tanpa hisab. Itu benda yang kita nak. Sebab itulah Nabi katalah, laqad sa'altani an 'azim. Mu tanya soalan ni bagus sungguh. Orang nak berlaku soalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, wa innahu layasirun ala may yassarahu Allah alaih. Ini kata mudah je. Nak masuk syurga ni mudah je. Tapi dimudahkan kepada orang yang mana Allah Subhanahu taala mudahkan. Apa maksud dia? Hari ini kita mudah ke tak nak mari masjid? Hari ini mudah tak kita nak bangun pagi? Hari ini mudah tak kita nak sedekah? Hari kita ni, hari Jumaat. Hari Jumaat, orang tolak tabung lah. Siapa pak kita pun tolak. Tolak dengan senyuman. Dah yang kata, senyum kan sedekah. Apa dia? Tuan-tuan, tabung tu tak saya sedekah tuan-tuan. Tabung tu nak duit tuan-tuan. Untuk apa tabung ni? Duit ini nak guna untuk apa? Duit ini bukan untuk masjid. Tetapi duit ini untuk diri kita sendiri. Kita nak sebut, kita nak berjaya dunia akhirat untuk diri kita. Dalam hadis ni akan disebut apa makna sedekah nanti. Kemudian dia kata ta'budullah. Mula-mula mu kena sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan musyrik kepada Allah. Yang kedua, wa tuqimus salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, iaitu menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang keenam, wa tahajjul bait, iaitu mengerjakan haji. Sini lagu mana? Kira bunyi tu pakai berhenti lah ke mana? Boleh lagi? Boleh lagi. Boleh lagi tak apa. Aku yang kata bunyi berhenti usah, ambo nak pergi makan colek. Kalau tak puasa lagi, relax lah. Tak puasa lagi. Nanti puasa nak pergi makan colek boleh. Jadi 5 ni dia panggil perkara asas dalam hidup kita. Dia panggil rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Bila kita kecek rukun Islam ni, 5 perkara ni. Rukun ni apa rukun ni? Rukun ni kalau kita tak buat benda tu, tak buat rukun ni, maka tak sah satu ibadah. Ibarat kalau kita sembahyang. Kita Allahu Akbar. Kita takbiratul ula ke takbiratul ihram ke? Takbiratul apa? Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ula mana? Tu ime Allahu Akbar. Kita apa? Allahu Akbar. Bila sebut tentang takbiratul ula ni, saya masuk sikit cerita. Seorang anak murid saya umur dia lebih kurang dekat 80. Saya rasa deki lah dengan dia. Sebab apa deki? Umur 80 lebih, dekat 80 ataupun 80 lebih. Tahun ni mungkin 80 lebih. Dia jalan, tuan-tuan, lebih derah daripada orang yang jalan umur 40. Umur 80 lebih jalan. Amalan dia start dia umur 30 sehingga dia umur 80 lebih ni. Umur 80 lebih. Dia tidak pernah tinggal takbiratul ula. Hanya dalam hidup dia 5 kali saja daripada umur dia 30. Kita 5 kali hot day takbiratul ula. Dia 5 kali tuan-tuan. Ahli jemaah yang saya kasih, saya tertunggu-tunggu detik kematian dia. Bila dia mati, nak tengok lagu mana Allah muliakan orang. Dan saya paling yakin
Dan izin Allah, dia akan mati di dalam masjid dalam keadaan dia tengah solat. Manusia mati mengikut apa yang dia selalu lakukan dalam hidup. Kalau tuan-tuan ahli jemaah yang saya kasih suka mari masjid semua, insya-Allah akan mati dalam masjid. Dan saya doakan, ini masjid Mukim kan? Saya doakan ahli jemaah Masjid Mukim Kasar ni, kita semua kecuali saya sebab saya tak ada sini, mati di masjid ini dan disolatkan jenazah pada hari Jumaat yang mulia. Disolatkan lebih daripada berapa orang tak iman masjid ni? 1000. Disolatkan lebih daripada 1000 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang nak amin pun. Tak sungguh ni. Tosih mati hari Jumaat. Tosih. Sekali lagi saya ulang. Amin derah lah. Saya doakan supaya ahli jemaah Masjid Mukim Kasar mati pada hari Jumaat di dalam masjid ini dan disolatkan jenazah oleh lebih daripada 1000 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Itulah yang kita nak dalam hidup tuan-tuan. Bila kita kecek tentang takbiratul ula. Maka 5 asas ini ataupun 5 rukun ini kita buat tinggal sah. Kecuali wa tahajjul bait, mengerjakan haji di Baitul Haram, man istata'a ila, mereka yang berkemampuan. Kemudian thumma qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair. Nabi tanya, mu nak tahu tak aku nak tunjuk benda? Kalau buat benda ni, maka ini adalah pintu kepada kebaikan. Jadi kalau kita hari ni tuan-tuan, kita rasa bapalah aku ni tak asyik nak buat baik semua. Asyik-asyik buat benda tak baik. Asyik-asyik buat benda tak baik. Lebih-lebih lagi umur jenis saya ni. Saya umur 32. Umur saya, umur kita ni. Umur 20 lebih ni. Ataupun umur 40 ke atas. Kerja area ke apa? Duduk kedai kopi je semacam. Kalau duduk kedai kopi tu, duduk tazkirah tak apa juga. Jadi bukan tazkirah, tuzkirah. Dia nak buahnya, dia nak cuaknya. Lepas tu duduk main, apa? Tiap-tiap hari, duduk hajinya. Orang lain pergi haji. Boleh ke apa? Zulhijjah ya, pergi haji. Dia tiap-tiap hari. Haji. Ada kerja kita. Tak ada kebuat. Tak ada buat benda baik. Maka hari ini tuan-tuan, lagu mana kita nak buka pintu? Apakah kunci kepada nak buka pintu kepada kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi 3 perkara. 3 pintu kebaikan yang kalau kita buat, insya-Allah dia akan buka kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Yang pertama, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Kalau kita baca jinnah, jin, ataupun dengan makna gila, 2 benda. Kalau kita baca jannah, syurga. Tapi junnah artinya perisai. Ada seorang student, anak murid saya. Minta maaf lah, anak murid saya jarang anak murid umur 5 tahun, 6 tahun. Anak murid kita 40, 50, 60, 70, 80, 90. Saya mengajar Quran, dari bidang Quran. Dan saya mengajar Iqra. Mengajar Iqra. Mengajar pula, mengajar di online. Mengajar TikTok, live, pukul 5 pagi, pukul 7 pagi, pukul 3 petang, balik pagi 10.30 malam pula. Setiap hari. Bahawa mana nak ada TikTok ke apa boleh tengok live saya. Cuma dalam live itu, santai-santai je lah. Boleh-boleh ngajar, relax. Jadi, ngajar ni, kita kata apa?
Apabila kita duk ngaji Quran, kita tengok orang-orang ni hebat. Sebab apa? Dia rindu kepada Quran. Tapi nak boleh rasa rindu kepada Quran ni bukan mudah. Maka dia pun telefon saya ni. Dia bukan orang sini. Jauh lah. Bukan orang Malaysia. Orang belah. Negara luar lah. Orang ni bukan. Walau-walau ni sungguh. Negara luar. Saudara saya ada Thailand. Ada Indonesia. Ada Brunei. Ada Singapura. Jadinya. Dia telefon. Ustaz, saya ni ada masalah. Kena macam sihir gini ya. Dia buat ada. Semaya hajat pun dia buat ada. Semaya kau ni pun. Pergi berubat tu tak sedut kira lah. Berubat orang ni. Terubat-ubat ni. Jumpa orang ni dia kata gini. Kena hak tak apa-apa betul testing tu kan. Kawan ni. Mari. Kita sebut bahasa Kelantan kita dah. Mari ada atu dah. Ada jin lah dalam tubuh dia. Dia pun waktu ubik jin tu, dia buat masuk jin dia. Nak buat apa? Supaya orang ni mari pula. Pani mari. Nak pergi. Kaji jumpa ada orang gini? Ada. Minta maaf lah, mana Tok Bomo ke apa. Jadi Tok Bomo hak molek. Kalau ada hak dalam masjid ni, hak dengar ke, jadi Tok Bomo, jadi Tok Bomo hak molek. Jangan jadi Tok Bomo ataupun ustaz. Buat jin hak tak molek tu, molek dah. Wah masuk jin lain pula. Jin hak dia pegang. Nak suruh orang mari ni, boleh piti semua. Ada kita. Tuan-tuan. Nak cek tu saya tak erti lah. Kena tanya ahli dia lah. Allahumma salli alaihi. Maka dia tanya. Nak buat gapo. Saya bagi sah. Banyak-banyak amalan. Maka saya ambil hadis ni. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Maka dia kata puasa. Ustaz saya puasa dah. Puasa dah lah. Apa ni masuk bulan Rejab, 1 Rejab saya puasa ataupun 10 Rejab saya puasa, 10 Muharram saya puasa. Saya kata bukan puasa gitu. Puasa tiap hari. Puasa tiap hari, lebih-lebih lagi kita duduk dalam bulan Rejab, dah masuk Syaban, Ramadan. Puasa tiap hari. Barulah ada kelainan dalam hidup kita. Percayalah. Apa-apa anasir yang mari. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita. Negatif ke dalam hidup kita. Orang mari tak suka kita ke. Orang benci kita ke. As-sawmu junnah. Puasa itu menjadi perisai kepada kita. Orang tak suka kita. Dalam masjid ni. Ataupun dalam yang tengok TikTok ni. Tengah tengok TikTok ni. 127 orang tengok. Nak ceritanya, bukan semua orang suka kita. Tak semua orang suka. Tapi tuan-tuan, kita nak ada betting kita. Apa betting kita? As-sawmu junnah. Pertama kabar ni, abwabul khair. Siapa dia nak ada kebaikan, nak buka pintu untuk buat kebaikan. Pertama, puasa. InsyaAllah dia buka kebaikan. Padahal untuk semaya ajak pun tak jadi. Semaya kau tu, acu nak semaya dia, kau sakit. Tak puasa. InsyaAllah dia buka segala-galanya. Ada kau orang puasa ni kan? Masuk boleh puasa. Dia kecek degah. Degah. Kau kata kau orang. Dah. Masuk boleh puasa dia slow sikit. Lebih-lebih lagi hak benar jenis apa? Puasa ni sebab boleh puasa dah. Apabila puasa sebab boleh puasa, hari pertama puasa, nescaya orang ni penipal. Yalah ke tak? Tahap masjid ni tak tahu. Muka saya puasa sama. Alhamdulillah. Tiap hari saya puasa. Ataupun puasa. Orang puasa, kita puasa. Tak rasalah benar. Jadi tuan-tuan, kita ada masa. Nabi SAW sangat suka apabila amalan dia diangkat dan Allah angkat dia ni, tulis amalan dia dalam keadaan puasa. Sebab tu Nabi SAW balik masuk bulan Rejab, Nabi SAW banyak berpuasa. Tak kira lah berapa hari ke. Tapi ini adalah persediaan kita bulan puasa. Kalau bulan Rejab kita tidak ada persediaan, maka
dalam bulan Ramadan, kita tak ada persediaan. Kita kena ada bermula daripada Rejab. Rejab, Sya'ban, masuk Ramadan. Boleh dah? Okay, InsyaAllah kita nak puasa 27. 27 hari ke apa? Tak imeh, tengah tengok telefon sekejap. Tak imeh kita 27, berapa ni? Hari Rabu Betul tak? Hari Rabu ni pakat puasa belakang. Boleh? InsyaAllah dulu. Oh, tak angguk. InsyaAllah dulu. Niat dulu. Tak boleh, itu lain cerita. Bapa Ustaz minta 27? Malam itu Nabi SAW dia naik Isra' Mi'raj. Nak terima semayang ni. Jadi tak ada kata wajib kena puasa 27 Rejab. Tak. Saya nak kata biar kita mengingati hari kita puasa tu sebab kita nak mengingat kata Nabi terima naik Isra' Mi'raj tu je. Nabi suruh kita puasa tak kira hari ke apa-apa. Boleh InsyaAllah kita pakat puasa 27 Rejab ni. InsyaAllah. Baru dah sikit. Kalau puasa esok lalu pun kau comel. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, was-sadaqah. Kalau siapa duk tengok TV tu, dia cerita sedekah. TV tu, tapi learning ada tak nampak lah. Ini muka saya lah. Dia ngepeng, dia buat iklan tu, dia buat poster tu, dia akan cerita. Itu hadis Nabi SAW. Tapi dia tulis kat Melayu. Dia kata apa? Was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'an-nar. Sedekah ni tuan-tuan akan memadamkan dosa kita. Sedekah ni dia akan padamkan puasa kita. Dosa kita, bukan puasa. Padamkan dosa kita. Hari ni pakat tubik belakang Fani. Jangan tunggu lama-lama, pakat sedekah belakang ke masjid. Untuk masjid ke tuan-tuan? Untuk diri sendiri. Tuan-tuan, ahli jemaah yang Ustaz kasihi, yang sayangi, yang hormati kerana Allah. Kita nak pergi ke negeri akhirat. Kalau kita nak pergi Malaysia, dia ada border pass dia. Dia ada immigration dia. Maka nak pergi ke negeri Malaysia ni, Thailand ni, dia kena tukar umlah. Ataupun kena tukar mata wang dah. Pergi bas. Ataupun kita kata kok lah. Kelantan sebut kok. Kita nak tukar ke negeri yang seterusnya, iaitu negeri akhirat ni. Maka kita kena lalu immigration ni. Immigration ni itu alam kubur. Siapa pegawai immigration itu? Bukan hakim. Maka tuan-tuan, pertamanya kita nak bubuh duit kita ni, kita kena ada nombor akaun dulu. Kena ada akaun dulu. Akaunnya itu 244. Apa nama? Semayang. Semayang subuh 2 rakaat. Semayang zuhur 4 rakaat. Semayang asar 4 rakaat. Semayang maghrib 3 rakaat. Semayang isya 4 rakaat. Ada nombor akaun. InsyaAllah orang dalam majlis ni ada nombor akaun. Tapi tuan-tuan, walaupun kita ada PT seriak 10 juta, tak ada PT. Kita tak boleh pergi sembahkan, tunjuk ke muka nakir. Ambil PT ni. Tak usah katok hamba. Tak usah hamba ambil PT ni. Dia ingat malaikat tu boleh rasuhan. Dia ingat malaikat tu makan PT kita. Dia ingat malaikat ni pandai PT kita. Jadi, nak ada angka, nak ada PT ni, maka dikelar sebagai saham akhirat ataupun kita bagi pahala. Jadi pahala ni, kita bubuh seriak, belum tentu jawapannya 10 riyal. 1 tolak 1 sama dengan berapa? 0. Itu kata matematik. Tapi kata Allah bukan. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min.
Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala faqad arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Kata Allah dalam juzuk yang ketiga, iaitu muka surat 44, sebelah kiri. Kalau ngapa Quran, dia duduk sebelah kiri. Buka Quran dia sebelah kiri. Maka wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan dia cerita bawah dia mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang berinfak di jalan Allah ni, dia sebut satu ni dia cabai. Dia cabai 10. Dan setiap satu ni dia cabai 170. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maknanya satu riyal ataupun satu kebaikan ataupun satu sen yang kita sedekahkan, Allah gandakan, boleh gandakan sampai 700. Tak ada istilah matematik 1 tolak 1 kosong. Bahkan 1 tolak 1 boleh jadi 10. Bahkan 1 tolak 1 boleh jadi 100. Bahkan 1 tolak 1 boleh jadi 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan lagi, gandakan. Lagu mana nak minta Allah gandakan? Adalah dengan cara setiap kali kita sedekah, ibarat kita lalu di tengah jalan, kemudian kita nampak benda yang kita kata duduk tengah jalan ni, kita ambil buat, kita pergi, kita tak mikir tentang kebaikan kita. Maka kita sedekah bobohnya. Ni enggak hari Jumaat, betul orang kata ikhlas tak? Ikhlas ria je semacam. Hari Jumaat apa seria je semacam. Ni AJK Majid duk buat tubik tabung tu, biru je semacam. Acu kak pitih gaji 45,000. Gaji boleh 10,000. Acu kat bubuh 50 riyal. Tak boleh bubuh setiap hari, bubuh hari Jumaat 50 riyal. Biar ada lain kita. Hari biasa bubuh seria. Bubuh seria-seria. Tak boleh seria bubuh 10 sen. Bubuh 10 sen, 10 sen. Hari Jumaat bubuh seria. Hari Jumaat bubuh 100 riyal. Bubuh 50 riyal. Biar ada kelainan pada hari Jumaat kita, mengikut kadar masing-masing. Jadi was-sadaqah tutfi'ul khati'ah, maknanya memadamkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ni tak dicerita, tak di orang tadi, disihir ke gapo, ada ujian ke gapo, tak ada benda lain. Dosa kan. Ujian mari disebabkan dosa kita. Ujian tak mari sekadar gitu. Ujian mari disebabkan dosa. Jadi apabila dosa kita nak hapuskan dosa. Was-sadaqah tutfi'u khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar. Seperti mana air ni memadamkan api. Maka kita kena sedekah. Tuan-tuan, rugilah kita tak sedekah. Sebab apa? Kalau kita baca ayat ni, engelah. Sebelum kita nak berhenti. Apabila kita baca muka surat 44 surah Al-Baqarah, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Ibrahim. Lagu mana Nabi Ibrahim ni dia nak yakin? Dia tanya, lagu mana agak mu menghidupkan mematikan? Dia tanya, qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Lagu mana agak mu menghidupkan mematikan? Tuhan kata, qala awalam tu'min, mu tak percaya kat aku ke? Qala bala. Dah, aku percaya kamu. Walakin liyatma'inna qalbi. Aku nak tenang hati aku. Maka dia pun kata, mu ambil burung. Okey. Ambil burung, buai, cabut. Mu patah ni, 4 ekor patah. Qala faqud arba'atan min at-tayr. 4 ni patah. Kemudian mu letak. Hak ni pala dia, ekor dia tak sini. Hak ni pala dia,
Badai dia tak sini, dia tak ujung-ujung. Qala faqud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhun, panggil burung yakinaka sa'ya. Tiba-tiba dia mari hidup molek, pop, catung pala dengan badai, hidup molek. Maka dia wa'alam anna Allah azizul hakim. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah itu perkasa. Bapa kata perkasa ni? Gapo mana perkasa? Tak perkasa lagi mana? Setiap orang kita ni, Tuhan buat detailnya dia ni, bahkan sendi kita ada 360 sendi. Yang mana setiap hari sendi ini dia nak kepada sedekah. 360 hari ni dia nak kepada sedekah. Maka hadis Nabi dia sebut lagu mana nak ada sedekah ni, maka musalat duha 2 rakaat itulah sedekah kepada sendi-sendi. Jadi masuk bulan Ramadan, masuk bulan Rejab ni, kalau hak tak semaya lagi solat sunat duha, start bulan Rejab ni, start semaya solat duha tanpa kita tinggal. Dia kata hebat. Hakim, bijaksana. Bapa dia bijak. Lepas pada tu dia cerita lalu ayat dia. Mathalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbadatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, mu nak yakin lagu mana? Seria apa mu takut nak sedekah? Bubuh seria tu, bubuh dalam tabung ni seria, bubuh dalam tabung. Salah bubuh. Balik rumah, lepas tu mari jump telefon kata email. Tak email. Telefon kata bila AJK, hamba termasuk seria. Boleh buka balik tak? Tak yakin. Kalau Nabi Ibrahim dia nak yakin lagu mana Tuhan menghidupkan dia dan mematikan, dengan cara Allah suruh buat letak burung tadi, patah-patah kata hidup balik. Kita nak yakin sedekah. Kalau kita ni jenis payah sedekah, kalau orang mari tepi kita duduk tengah makan restoran ke mana-mana, orang mari minta sedekah, kita kata gejau. Makna kita tak yakin. Dia tak mari mudah-mudah kecuali Allah yang mengizinkan. Dalam kepala kita, oh ni sindiket ni. Sindiket. Kita ke dia Tuhan uji dia ke uji kita sebenarnya? Tuhan uji dulu. Tuhan uji dia tak ada duit. Tuhan uji kita, kita jumpa orang bersaka buruk kat orang. Saka buruk kat orang. Sedikit lah. Boleh pitih kok dia nak agak apa dia. Tak dia. Kali ni pun nipu dia. Dia ada kita pada. Baca ayat Quran wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fataghdha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Apabila orang mari minta dengan kita, jangan kita hambak gitu dia. Kalau kita tak ada piti, kita tak ada piti. Banyak molek. Minta maaf lah tak ada piti. Dia pun waktu ambil mesing kredit card tak ada piti. Tu main lipat dah tu. Boleh waktu ambil mesing kredit card swag. Bukan lah tu. Masjid ni ada QR code Ada QR code. Ada. Ada. Ejah dengan atau email ataupun AJK, ejah QR code tepek tebal, besar. Di tabung tu, kalau di Masjid Kubai Batal, saya berkuliah juga situ. Saya minta AJK, saya tak ada kaitan pun. Cuma saya pergi berkuliah saja. Saya minta AJK, tiap tabung tu letak QR code. Letak QR code orang ada pitih juta dalam bank. Kalau tak ada SIM ni. Lebih-lebih orang muda, dia panggil cashless. Tak ada pitih. Tangan ada mana pitih tak ada. Dalam bank dah ada lah 10,000 sikit-sikit. Orang lain lah, bukan saya lah. Nak katanya, memudahkan. Kalau di Masjid As-Salam, perkali Jepang, dia siap buat drive-thru QR code. Kalau di Masjid Tanah Merah, Masjid apa? MSO,
Masjid Sayyidina Osman, dia buat gitu. Pelbagaikan cara untuk orang sedekah. Boleh lah? InsyaAllah. Dan yang terakhir, insya-Allah kalau ada peluang lagi saya nak mari sini, maka insya-Allah saya akan sambung hadis ni. Sebab hadis ni panjang lagi. Kalau sambung lagi malam ni, saya tengok pakak duduk tolak kaki yang belakang ni. Dia serbai dah. Orang pakai serbai atas kepala, dia pakai kaki dah. Tak kayak kau orang ada saya sendiri pun duduk atas ni pun serbai dah. Mana manusia ni mengikut kajian, dia dengar apa-apa pun sejer. Ataupun paling duduk pun 2 jam. Lebih pada tu gak, ayah tengok muka ustaz nasi belauk. Ayah tengok ustaz ayah KFC lah. Tengok kita kat muka tu kabir. Nampak bining dua rumah lah. Nampak belakang dah. Ayah tak jadilah. Jadi saya minta maaf. Sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, semuanya adalah nasihat untuk diri saya. Dan untuk kita semua dengar nasihat ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi saya minta maaf sekali lagi kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, insya-Allah ada peluang lagi saya boleh jumpa sini dengan izin Allah, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Dan tempat ni banyak kali juga saya berhenti sini. Kita rasalah tempat ni dia ada aura dia sendiri. Kita mari duduk sini pun dia nampak aura orang-orang hebat. Orang-orang hebat nampak tengok gitu. Balik rumah betul ke hadis ni Ustaz cari ni. Ustaz royak ni hadis ni. Hadis berapa ni Ustaz ni? Dia orang-orang bijak belakang. Jadi alhamdulillah kita pakat gunakan kebijakan kita, kehebatan kita, kecerdikan kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah. Wa adina li bidzikrih. Kita boleh beribadah hari ini sebab Allah izinkan. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma, ikut saya dah. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana dalil live TikTok ni, saya pun minta maaf juga kalau tersalah bahasa, tersilap bicara, insya-Allah. Jumpa pukul 10.30 nanti. Kalau nak tengok TikTok saya, cari almukhlisin.com. Cari dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.